saya benci awak! Ah! الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. Pengertian nusyuz menurut para ulama terdahulu antaranya ialah menurut Maliki, nusyuz diertikan sebagai perbuatan saling menganiaya antara suami isteri. Manakala menurut ulama Syafi'i, nusyuz merupakan perselisihan antara suami isteri. Menurut ulama Hambali berpendapat nusyuz merupakan ketidaksenangan hubungan yang tidak harmoni, sedangkan fuqaha Hanafi mendefinisikan nusyuz merupakan ketidaksenangan antara suami isteri. Seperti kita tahu, kehidupan rumah tangga tidak selalu dalam suasana harmoni. Sebagai manusia biasa, dalam rumah tangga sering terjadi salah faham antara suami isteri. Namun, penyelesaian ini terkadang masih belum memenuhi keadilan bagi sesebuah pihak, sehingga kan ada ketika membuatkan isteri tidak tahan dan mengambil keputusan untuk keluar dari rumah. Tindakan tersebut dalam Islam disebut sebagai nusyuz. Nusyuz dalam bahasa Arab diambil dari kata al-isyan yang bermaksud menentang. Secara terminologi, nusyuz diertikan sebagai tidak tunduk kepada Allah untuk taat terhadap suami. Sedangkan jika nusyuz dihadapkan dengan wanita, iaitu wanita yang melakukan pemberontakan terhadap suami, membenci suami dan berpaling mata daripada suaminya kepada orang lain. Yang diketahui, hukum nusyuz adalah haram dan merupakan salah satu dosa besar. Suami perlu mengatasi masalah nusyuz ini melalui pendidikan, nasihat, pengasingan tempat tidur dan pukulan tertakluk kepada syarat-syarat yang ditetapkan. Selain itu, nusyuz juga memberi kesan kepada hukum nafkah. Seorang suami tidak wajib untuk memberikan nafkah kepada isteri yang nusyuz. Contoh, jika isteri itu enggan tinggal di rumah yang dipilih oleh suami tanpa alasan yang munasabah, maka dihilangkan hak mendapatkan nafkah. Begitu juga jika isteri menolak permintaan suami untuk melakukan istimta', iaitu berseronok-seronok. Seseorang isteri itu dikira nusyuz apabila dia mengingkari atau menderhaka suaminya. Sebagai contoh, isteri mempunyai hubungan sulit dengan lelaki lain, membenarkan lelaki ajnabi memasuki rumah tanpa keizinan suami, meninggalkan rumah tanpa izin suami tanpa alasan yang munasabah, tidak mahu tidur bersama suami apabila diajak tanpa sebab yang syar'i, tidak mahu mendengar atau membantah kata-kata suami, walhal perkara itu tidak bercanggah dengan syarak, serta tidak memenuhi tanggungjawab sebagai isteri tanpa sebab. Antara tanda-tanda nusyuz seorang isteri terhadap suami ialah keluar rumah tanpa keizinan suaminya.
Ini kerana seorang isteri perlu meminta izin untuk keluar rumah walhal untuk menziarahi ibu bapa atau melakukan hal-hal tertentu. Yang kedua, enggan mengikuti suami berpindah ke negeri lain tanpa ada keuzuran yang diberikan syarak. Akan tetapi, jika diizinkan syarak seperti isteri sakit atau perjalanan menuju ke negeri tersebut dalam keadaan tidak aman atau suami harus berpindah ke negeri yang ditimpa wabak atau hal atau pertempuran, ia tidak dikira nusyuz. Okay. Seterusnya, yang ketiga, menyakiti hati suami. Isteri yang suka menyakiti hati suaminya, suka membantah dan tidak membuka pintu untuk suaminya masuk ke dalam rumah atau ke dalam bilik dengan tujuan untuk menyakiti hati suaminya adalah merupakan salah satu tanda nusyuz. Dan ia merupakan salah satu dosa besar seorang isteri terhadap suami. Seterusnya, yang keempat ialah tidak serahkan dirinya pada suami ketika suami hajat bersama. Maksudnya, ketika suami ingin berhajat bersama kepadanya tetapi dia enggan melayan hajat suaminya tanpa ada keuzuran seperti sakit, malahan sekadar malas atau tidak mempunyai keinginan, bukan alasan yang munasabah, itu dikira salah satu nusyuz kerana tidak memenuhi permintaan suami. Tindakan suami terhadap isteri yang nusyuz ialah menasihati isteri dan memberikan bimbingan. Apabila tanda-tanda nusyuz mula kelihatan daripada seorang isteri, maka suami hendaklah memberi nasihat kepada isteri dengan lemah lembut dan berhikmah tentang tanggungjawabnya yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam menjaga hubungan yang baik antara suami isteri serta mengiktiraf martabat suami. Di samping itu, mengingatkan isteri tentang kemurkaan Allah dan akibat daripada perbuatan nusyuz yang dilakukan yang tidak diwajibkan ke atas suami untuk memberi nafkah kepada isterinya yang nusyuz. Semoga dengan nasihat dan peringatan tersebut, isteri dapat kembali melaksanakan kewajipannya terhadap suami. Yang kedua ialah meninggalkan isteri bersendirian di tempat tidur. Sekiranya masih tidak berhasil dan isteri mula berkelakuan nusyuz, maka suami hendaklah memisahkan mereka di tempat tidur atau tidak menyetubuhi isterinya. Ini adalah cara yang lebih berkesan dan tegas untuk menyadarkan isteri supaya dia memahami bahawa apa yang dilakukannya itu adalah salah. Namun begitu, suami tidak boleh meminggirkan isterinya tanpa bercakap sehingga melebihi 3 hari. Yang ketiga ialah memukul isteri dengan pukulan yang tidak bersangatan. Jika isteri benar-benar tidak mentaati suaminya dan terus nusyuz, suami boleh memukulnya dengan pukulan yang tidak melukakan atau tidak membahayakan tubuh badan isterinya. Syarat pukulan adalah dengan tujuan mendidik, seperti tidak memukul bahagian wajah dan kepala untuk menjaga kemuliaannya, serta kawasan yang lemah atau kawasan yang berkaitan dengan kecantikan seperti perut atau dada kerana dikhawatiri akan menyebabkan kecacatan atau kematian. Yang kedua, tidak memukul menggunakan alatan yang keras dan berbahaya seperti tongkat. Mengetahui bahawa pukulan itu akan menyadarkan isteri tentang kesalahannya, sekiranya dengan pukulan menambahkan lagi kebencian isteri, maka suami tidak sepatutnya melakukan. Malah lebih baik suami memberi ugutan sahaja. Hukum nusyuz tidak tertakluk semata-mata kepada isteri, malah ia juga boleh berlaku kepada seorang suami terhadap isterinya. Sebagaimana yang telah dikatakan oleh Dr. Muhammad Zuhaili di dalam memberi takrifan nusyuz di dalam kitabnya,
Nusyus bermaksud dahaka dan kebiasaannya ia dilakukan oleh wanita, namun suami juga boleh nusyus kepada isterinya dengan meninggalkan tanggungjawab serta menyakiti pasangan. Sebagaimana firman Allah di dalam surah An-Nisa ayat 128 yang bermaksud, dan jika seorang perempuan timbul dari suaminya nusyus, yakni kebencian atau tidak melayaninya, maka tidak salah bagi mereka, yakni suami isteri, membuat pendamaian di antara mereka berdua dengan secara baik. Syekh Maghari menerangkan maksud ayat di atas ialah dengan menyatakan kebimbangan isteri akan berlaku nusyus seorang suami terhadap dirinya, iaitu suami menghalang kehendak dirinya, mengabaikan nafkah dan kasih sayangnya, atau menzalimi dengan memukul serta melakukan kekerasan yang lain. Apakah tindakan yang boleh dilakukan oleh seorang isteri apabila didapati bahawa suaminya nusyus? Yang pertama, seorang isteri hendaklah bersabar, cuba untuk menasihati suami serta memperingati tindakan yang dilakukan oleh suaminya itu salah. Namun, jika keadaan tidak berubah dan tidak berjaya, maka isteri bolehlah mengadu kepada hakim atau pemerintah sebagaimana yang disyorkan oleh Dr. Muhammad Zuhaili dalam kitabnya. Isteri juga hendaklah memberi amaran kepada suami tentang balasan perbuatan zalimnya. Jika suami itu berubah menjadi baik, itu sebaik-baiknya. Jika tidak, dia hendaklah mengadu kepada hakim dan mendapatkan haknya, kerana hakim diwujudkan untuk mengembalikan hak kepada yang berhak, disebabkan isteri tidak mampu untuk mendapatkan haknya secara bersendirian. Jika suami masih lagi mengulangi perbuatannya, isteri boleh meminta hakim untuk mengenakan tindakan terhadap suaminya. Namun, sekiranya masalah itu belum lagi dapat diselesaikan, maka wakil kedua belah pihak hendaklah dihantar supaya diadakan perbincangan berkenaan hala tuju rumah tangga pasangan tersebut. Sebaiknya di dalam masalah rumah tangga ini hendaklah dirujuk kepada pihak yang berautoriti di dalam membantu menyelesaikan permasalahan mereka, seperti mengadu kepada mahkamah syariah. Perkara ini adalah bertujuan untuk menjalankan proses yang terdapat di dalam enakmen Undang-Undang Keluarga Islam di setiap negeri. Perkara ini adalah bertujuan untuk mengadakan perbincangan damai dengan menyelesaikan perselisihan rumah tangga yang dihadapi oleh pasangan suami dan isteri. Timbul persoalan, jika seseorang suami itu nusyus, bolehkah isteri untuk lari dari rumah jika ia mengancam keselamatan isteri? Okey, tindakan lari dari rumah hanya harus jika mendapat hukuman yang nyata terhadap keselamatan seorang isteri. Bahkan jika isteri yakin bahawa dia akan terus didera dan dipukul oleh suami tanpa sebab yang munasabah, maka dia mesti mencari jalan untuk elakkan mudarat tersebut, termasuk dengan cara mencari tempat perlindungan yang sesuai seperti di rumah ibu bapa atau kawan yang boleh dipercayai. Malah, isteri sepatutnya melaporkan kes penderaan ini kepada pihak berkuasa bagi menghentikan penderaan ini terus berlaku. Namun begitu, pada masa yang sama, isteri perlu mengambil tindakan yang wajar untuk menyelesaikan masalah ini daripada berlaku, seperti melaporkan kepada pihak mahkamah dan sebagainya. Namun demikian, tindakan lari dari rumah ini tidak diharuskan jika hanya lari semata-mata seorang isteri itu merajuk kepada suaminya tanpa ancaman sedikit pun terhadap keselamatan dirinya. Oleh itu, masalah rumah tangga haruslah diselesaikan dengan cara yang terbaik, dengan melakukan perbincangan dari hati ke hati, saling menasihati, menghadiri majlis-majlis ilmu bersama serta menghadiri sesi kaunseling. Timbul juga isu mengenai penjagaan anak jika salah satu daripada pasangan telah nusyus. Berhubung dengan perkaitan antara nusyus dan penjagaan anak, pada dasarnya kedua-dua mempunyai sedikit perkaitan. Secara ringkasnya, ibunya lebih berhak ke atas hak hadanah. Namun begitu, hak hadanah ini hanya diberikan kepada seseorang jika memenuhi syarat, iaitu berakal, Islam, ifah dan amanah. Oleh itu, jika seseorang isteri yang pernah nusyus kepada suaminya serta
fasik dan tidak mempunyai harga diri seperti bersekedudukan dengan lelaki ajnabi, maka dia telah hilang hak kelayakan untuk penjagaan anak mereka. Hal ini perlu pembuktian dan keterangan di hadapan hakim yang mengendalikan kes hadanah tersebut. Walau bagaimanapun, jika seorang isteri yang nusyus namun tidak berkaitan dengan kelayakan hadanah, seperti kes seorang isteri yang keluar rumah tanpa izin suami tetapi tidak melakukan perkara yang menjejaskan ifah dan amanahnya, beliau tidak hilang kelayakan untuk mendapat hak jagaan anak mereka. Perlu diingatkan bahawa seorang isteri itu tidak lagi dikira nusyus jika dia sudah bertaubat dan tidak mengulangi lagi perbuatannya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana dalam firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 30. واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. Yang bermaksud, dan perempuan-perempuan yang kamu bimbang melakukan perbuatan derhaka yakni nusyus, hendaklah kamu menasihati mereka, dan jika mereka berdegil, pulaukanlah mereka di tempat tidur, dan kalau juga mereka masih degil, pukullah mereka dengan pukulan ringan yang bertujuan mengajarinya. Kemudian, jika mereka taat kepada kamu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Sebahagian ulama telah mengeluarkan beberapa langkah bagi mendidik isteri yang nusyus. Suami tidak perlu tergesa-gesa untuk menjatuhkan talak kepada isteri yang mereka telah nusyus. Langkah yang pertama adalah fa'izuhunna, iaitu nasihatkan mereka dengan lemah lembut. Suami haruslah menasihati mereka dengan lemah lembut lagi bijaksana. Suami juga haruslah mengingatkan mereka tentang kemurkaan Allah apabila mereka terlibat dengan perbuatan nusyus. Suami juga tidak diwajibkan untuk memberikan nafkah kepada isteri yang telah berlaku nusyus. Langkah yang kedua adalah wahjuruhunna fil madaji'i, iaitu pisah mereka dari tempat tidur. Cara ini lebih berkesan dan lebih tegas lagi. Namun begitu, suami tidak boleh meminggirkan isterinya tanpa bercakap melebihi 3 hari. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Ayyub Al-Ansari yang bermaksud Rasulullah SAW bersabda, tidak harus bagi seorang Muslim tidak bertegur sapa dengan saudaranya lebih daripada 3 malam. Jika isteri sudah kembali taat akan suami, maka suami tidak boleh memukul isterinya. Langkah yang seterusnya adalah wadribuhunna, pukullah dia. Pelbagai kekeliruan telah timbul dalam masyarakat tentang hak suami memukul isteri. Memanglah betul Islam memberi ruang kepada suami untuk memukul isteri, namun kebenaran memukul ini terlalu terhad kerana hanya boleh dilakukan dengan syarat berikut. Syarat yang pertama, hanya dilakukan jika isteri itu nusyus sahaja. Syarat yang kedua, setelah suami menggunakan cara nasihat dan pengasingan tempat tidur sebagai cara mengatasi nusyus, maka bolehlah suami menggunakan kaedah memukul. Pukulan itu juga adalah pukulan untuk mendidik, bukan pukulan untuk melepaskan marah suami kepada isteri. Seterusnya, pukulan itu tidak terlalu menyakitkan dan bukan berbentuk penderaan. Syarat yang seterusnya adalah tidak memukul bahagian muka atau tempat yang boleh mencacatkan anggota tubuh badan isteri. Syarat untuk memukul isteri yang seterusnya adalah tidak melukakan atau mematahkan tulang si isteri. Seterusnya, tidak boleh memukul jika percaya bahawa pukulan itu tidak akan menginsafkan isteri. Bahkan, memukul hanya boleh dilakukan dalam konteks mendidik dan mengatasi masalah nusyus sahaja. Maka,
Jika seorang suami sesuka hati memukul isteri, ia akan menjadi satu dosa dan kesalahan kerana secara umumnya Islam melarang seorang mukmin menyakiti orang lain, apatah lagi jika orang yang disakiti adalah seseorang yang di bawah amanahnya untuk dijaga, dilindungi dan dilayan dengan cara yang baik. Langkah yang seterusnya bagi mengatasi masalah nusyus adalah mengirim dua orang pendamai ataupun orang tengah ataupun hakam. Sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 35. وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا فَبَعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا. Yang bermaksud, dan jika kamu bimbangkan ada persengketaan antara mereka berdua, yakni suami isteri, maka lantiklah orang tengah dari keluarga lelaki dan seorang dari keluarga perempuan. Jika kedua orang tengah itu yakni dengan ikhlas bertujuan untuk mendamaikan, nescaya Allah akan jadikan kedua yakni suami isteri itu berpakat baik. Itu bermaksud mengadakan perbaikan. Nescaya Allah memberi taufik kepada suami isteri itu. Akta 303 Undang-Undang Keluarga Islam Wilayah-Wilayah Persekutuan 1984 melalui Seksyen 48 yakni timbang tara oleh hakam telah menyebutkan 1. Jika mahkamah berpuas hati bahawa perkelahian yakni syikak sentiasa berlaku antara pihak-pihak kepada suatu perkahwinan, maka mahkamah boleh melantik mengikut hukum syarak dua orang penimantara atau hakam atau orang tengah yang tadi untuk bertindak bagi pihak suami dan isteri yang berkenaan itu masing-masing. Yang kedua, dalam melantik hakam di bawah subseksyen 1, mahkamah hendaklah jika boleh memberi keutamaan kepada sahabat-sahabat karib ataupun saudara-saudara karib, pihak-pihak yang mengetahui akan hal keadaan kes itu. Yang ketiga, mahkamah boleh memberi arahan kepada hakam mengenai perjalanan penimantaraan dan maka hendaklah menjalankannya mengikut arahan yang telah ditetapkan dan mengikut hukum syarak. Tata cara pensabitan nusyus. Suami hendaklah merujuk permasalahan nusyus isteri di mahkamah syariah dengan mengikut prosedur undang-undang yang betul. Walau bagaimanapun, suami juga perlu menjalankan tanggungjawabnya dengan sempurna kepada isterinya seperti menyediakan keperluan isteri selagi mana isteri tidak disabitkan nusyus oleh mahkamah. Maksudnya di sini, suami tidak boleh sesuka hati untuk menjatuhkan hukum isterinya adalah nusyus. Suami haruslah mengikut prosedur mahkamah syariah yang telah ditetapkan. Berdasarkan Akta 303 Undang-Undang Keluarga Islam Wilayah-Wilayah Persekutuan 1984 melalui Seksyen 59, yakni kuasa mahkamah memerintah nafkah bagi isteri dan kesan nusyus telah menyebutkan 1. Tertakluk kepada hukum syarak, mahkamah boleh memerintahkan seseorang lelaki membayar nafkah kepada isteri atau bekas isterinya. Yang kedua, tertakluk kepada hukum syarak dan pengesahan mahkamah, seseorang isteri tidaklah berhak mendapat nafkah apabila dia nusyus atau enggan dengan tidak berpatutan menurut kemahuan atau perintah sah suaminya, iaitu antara lain apabila dia menjauhkan dirinya dari suaminya, apabila dia meninggalkan rumah suaminya bertentangan dengan kemahuan suaminya, apabila dia enggan berpindah bersama suaminya ke satu rumah atau tempat lain tanpa apa-apa sebab yang sah mengikut hukum syarak, dan yang terakhir, selepas sahaja isteri itu bertaubat dan menurut kemahuan dan perintah sah suaminya, maka isteri itu tidaklah lagi menjadi nusyus. Selain itu, antara tindakan lain yang boleh diambil oleh pihak suami ataupun pihak isteri, boleh juga mendapatkan sesi runding cara atau nasihat daripada Jabatan Agama Islam di negeri atau wilayah masing-masing seperti di unit runding cara keluarga Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan iaitu JAWI.
Sebagai penutupnya, Islam telah menggariskan pelbagai hukum dan adab dalam kehidupan berumah tangga untuk mengekalkan kesejahteraan dan keharmonian di antara suami dan isteri. Dalam isu permasalahan nusyuz ini, Allah telah mensyariatkan kepada suami untuk mendidik isterinya dengan adab-adab dan cara-cara yang dibenarkan oleh syarak. Malahan, suami juga perlu jelas dan faham bahawa untuk mensabitkan nusyuz kepada isteri bukanlah boleh dilakukan sewenang-wenangnya dan ia memerlukan prosedur dan pembuktian di mahkamah. Hal ini bertujuan untuk menghalang daripada sebarang penganiayaan dan kezaliman terhadap isteri. Dan apabila isteri telah kembali melaksanakan kewajipannya dengan mentaati suami seperti mana yang diwajibkan serta menjaga tingkah laku sebagai isteri bertepatan dengan syarak, suami tidak boleh menzalimi isterinya atau mendatangkan sebarang mudarat ke atasnya. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Fa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila." Maksudnya, kemudian jika mereka taat kepada kamu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Namun, jika sekiranya jalan perpisahan itu yang terbaik, maka hendaklah perpisahan tersebut dilakukan dengan ihsan, yakni cara yang baik, mengikut garis panduan yang betul dalam menjaga maslahah dan mengelak berlakunya mudarat kepada pasangan masing-masing seperti firman Allah Subhanahu Wa Taala, "At-talaqu marratan fa imsakum bima'rufin aw tasrihum bi ihsan." Maksudnya, talak yang dapat dirujuki yakni 2 kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Surah Al-Baqarah ayat 229. Moga perkongsian kali ini memberi manfaat. Sekian, terima kasih. Wallahu a'lam.